Hello Joe. Good morning, selamat pagi, Assalamualaikum. Hari ini saya ingin mengambil kesempatan ingin berkongsi sedikit keadaan di kawasan Batu Lapan Sandakan semasa PKP. Sekarang saya tadi berada di sini di Bank Amanah Saham, bukan Amanah Saham, BSN. Ambil duit, saya parking di sini di depan restoran Supreme. Nampaknya beginilah keadaan di sekitar nih. Tiada kereta, hanya sedikit-sedikit saya kereta. Itu dia bank itu. Ini yang maksud saya Supreme, restoran Supreme. Restoran ni kerusi semua di atas meja, tak boleh makan duduk sana. Boleh kita tempah minuman ataupun roti cana, roti telur macam tu kita take away, tapau saya. Inilah BSN tempat. Semua kawasan ni tiada kereta ya, kurang sangat kurang. Sebelah sana itu ialah Masjid Pangeran Galpam. Ada kereta pula di belakang saya, guys. Dia tu nampak. Dia marah sekejap ya. Okay, saya pusing di sebelah sini. Sini sebuah supermarket, dikenali sebagai Insta, pun tutup. Sekarang sudah jam 11.45 ya, 11.45 pagi. Ni ada cuci kereta. Ni restoran. Semua tempat ni tutup lah sekarang. Tiada satu pun perniagaan yang dibuka. Hotel MG. Tadi sebenarnya saya selepas ambil withdraw tu duit di BSN, Bank Simpanan Nasional, saya nak duduk di kedai kopi tu Supreme, tapi macam seperti leceh lah. Leceh betul lah. Sebab kita tak boleh minum duduk sana. Dan apa yang kita buat, kita hanya tapau saja. Tapau Jadi sekarang saya pun dalam keadaan bingung. Tapau saya. Ini tempat saya selalu minum di Jakaria, Grand Jakaria. Jadi beginilah keadaan di kawasan sekitar Batu Tujuh Senakan ya. Batu Tujuh Senakan, walaupun sudah tengah hari biasa, lockdown, tiada apa-apa, tiada apa yang boleh kita buat di sini. Ada orang makan di tepi itu. Yalah, mereka tapau, take away, simpan dalam tapau kemudian mereka bawa pergi ke tepi-tepi itu makan. Ini penularan COVID-19 ni, wah, kenapa mereka pakai tempat cuci kereta ni? Mau cuci kereta kah? Sedangkan tak buka. Okey, tak apa. Kita keluar daripada kawasan ni, kita menuju ke kawasan lain pula. Keluar daripada kawasan ni. Wah, bahaya. Sangat bahaya. Okey. Sekarang saya keluar daripada kawasan tu tadi.
Di tempat tu dipanggil Bandar Mega. Bandar Mega. Bandar tu Mega. Batu Tujuh Senakan. Jadi sekarang saya pergi ke kawasan sebelah tu. Apa nama bandar ni pula? Labuk Jaya, Bandar Labuk Jaya. Yang ini runabout buaya di sini. Ada buaya. Kedik Mansur. Kita pergi ke Pejabat Risda Daerah, College Community. Restoran ni pun sama juga ya. Tak boleh duduk makan sana. Tak payah buka lah. Kalau setakat Tupperware, lebih baik kita masak di rumah. Saya pun pandai masak ya. Kalau setakat goreng-goreng, mie goreng, telur apa sebagainya itu boleh. Pusing sebelah sini lagi ya. Ini Jakaria juga, Curry House. Curry House. Pun kerusi semua di atas meja. Tempat cuci kereta pun yang ini tutup juga. Ada satu restoran lagi di sini. Apa ni? Restoran TAJ Touch lah. Restoran Touch Fatima Curry House. Di sini di depan restoran ni ada sebuah masjid, Masjid Datu Haji Sri Pangeran Galpam. Saya setiap Jumaat saya akan datang ke sini kalau saya ada kesempatan. Biasanya memang saya ada kesempatan lah kalau pada hari Jumaat. So inilah ada geng motor. Wah, ada geng motor ada apa ni? Geng motor tua-tua bangkak. Angkat tangan pun dia dah respon dengan kita. Gitulah bila kita dah tua ni. Bila kita dah tua, kalau di Malaysia ni silakanlah EPF, kita ada wang simpanan pekerja EPF KWSP. Dia akan keluar pada usia 50 tahun. Jadi kebiasaannya itu akaun 2. Kalau akaun 1 ialah usia 55 tahun. Jadi kalau akaun 2 kalau kita ada kerja yang tetap dan kalau ada gaji yang lebih juga seperti 2,000, 3,000 macam tu, akaun 2 kita akan dikeluarkan semasa 50 tahun tu. Kadang-kadang dia akan mencapai dalam 70,000, 80,000, 100,000 pun ada. Macam tu. Lebih 100,000 pun ada. Jadi pada ketika itulah kita mempunyai wang yang hasil titik perlu kita yang tersimpan di kumpulan wang simpanan pekerja tadi itu. Ketika itulah kita boleh beli apa yang kita mau beli, mau naik gaji, mau baiki rumah, apalah sebagainya yang boleh kita buat. So kita keluar daripada sini ya. Ini tempat ni. Tidak ada apa-apa di sini. Kita akan menuju ke mana tu? Bandar Perdana. Saya sambung cerita tadi ya. Duit KWSP, kalau kita berumur 55 tahun, anak kita pun sudah membesar, ada kerjaya, dan sepanjang tempoh beberapa tahun kita bekerja, mungkin contohlah daripada umur kita 20 tahun sehingga 25 tahun tu, kita mempunyai gaji yang okey juga, ataupun menyimpan duit yang bagus, yang pandai, jimat cermat. Mungkin pada tempoh tu kita sudah terbeli rumah, terbeli kereta, tak kira lah jenis apa kereta, dan lunas mungkin semua utang-utang piutang tu dari rumah. Tak kira lah rumah ataupun kenderaan yang kita miliki itu telah lunas sebelum umur kita 55 tahun. Jadi pada waktu 55 tahun tu kita boleh mengeluarkan wang simpanan pekerja kita akaun 1. Kebanyakannya akaun 1 ni
umur kita 55 tahun kebanyakannya boleh mencapai sehingga 500.000, 400.000 lah, seperti itu. Kalau saya tak adalah, kalau saya dah kira, saya sudah kira sehingga umur saya 55 tahun, dari sekarang tak sampai pun 300.000 lah, 200.000 lebih macam tu ada. Tapi syukur alhamdulillah kalau ada rumah dan kereta yang saya pakai ni sekarang ni ini, dan masalah-masalah lain, hutang piutang tempat lain dan bayaran rumah, karen, elektrik dan sebagainya, saya akan diselesaikan sepanjang tempoh 25 tahun itu. Maka bila kita berumur 55 tahun, kita tidak mempunyai komitmen yang lain dan tidak masalah lain, anak pun sudah membesar, ada yang mungkin bersekolah kah, kerja kah, dan kita akan bolehlah menggenggam duit kita berjumlah 100.000, 200.000, 300.000 seperti itu. Walau bagaimanapun itu bergantung dengan kesihatan kita, usia kita. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kalau memanjangkan usia kita, memberi kesehatan dan menambah dan menetapkan dan mengakalkan rezeki yang kita miliki. Maka dalam usia 55 tahun kita dapatlah membeli apa yang kita dapat beli, termasuk naik haji lah. Naik haji mungkin itu sudah satu kemestian lah. Kalau kita mempunyai duit begitu, sayang lah kan kalau kita tidak pergi umrah ataupun naik haji ya. 200.000 kita beli buat keluarga kita. Kalau mak masih sihat, bapa masih sihat, kita boleh ajak dorang bersama, gila lagi kan. Jadi itulah, itu cerita. Saya tercerita benda-benda macam ni. Saya nampak tu geng-geng motor tadi tu, mereka nampak berusia sudah semua. Mungkin dorang satu usia yang sama ataupun berhampiran usia macam tu, dan mereka memiliki wang dan beli yang itu. Tapi tidak dapat dinafikan jugalah, ada orang yang bernasib baik, dia mempunyai perniagaan, pekerjaan yang kekal, pendapatan yang tinggi, maka dalam usia muda mereka telah boleh membeli apa yang mereka inginkan atau mereka idamkan. So sekarang kita ni berhampiran di Bandar Perdana. Bandar Perdana yang ini, Bandar Perdana ni menuju ke Kem Tantra Sandakan dan Terminal Airport Sandakan, Taman Sejati, Mall Maidin, Sejati Walk, semua mengarah ke jalan ni. Dan sekarang kita terus lalui ini traffic light ni, kita menuju ke Airport Sandakan.